يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود سليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung. Dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya demikian ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya dari jin dan manusia serta burung. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Maralah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Naml. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedarinya. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku,
ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Sambungan kepada penafsiran surah An-Naml, surah Semut, surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-19, bermula ayat 15 sehinggalah ayat 19. Dan ia merupakan kisah yang kedua. Kalau sebelum ini kita telah membicarakan kisah Nabi Allah Musa AS, bagaimana baginda menjadi rasul dan bagaimana baginda diberikan mukjizat untuk bertemu dan mengalahkan tentera Firaun dan tenteranya. Maka kali ini kisah yang kedua ialah kisah Daud dan Sulaiman alaihissalam. Kalau sekiranya Nabi Allah Musa alaihissalam diberikan segala mukjizat dan mengalahkan Firaun dan bala tenteranya dengan mukjizat yang agung, iaitu mukjizat tongkat dan terbelahnya Laut Merah. Manakala Nabi Allah Daud dan Sulaiman pula yang merupakan Nabi daripada generasi Nabi Allah Musa sendiri, keturunannya. Yang kalau kita lihat jarak antara Daud dan Sulaiman sekira-kira 575 tahun. Dan mereka berdua ini adalah generasi dan keturunan Nabi Allah Musa. Ketika mana Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke bumi Baitul Maqdis, maka kaumnya enggang dan engkar. Sehingga Allah binasakan kaum yang engkar dan enggang tadi dan melahirkan generasi baru. Dan Nabi Allah Musa juga wafat. Demikian sebelumnya Nabi Allah Harun alaihissalam. Maka Nabi Allah Yusha bin Nun membawa Bani Israel memasuki Baitul Maqdis, mengalahkan golongan Kanaan yang merupakan penduduk Filistin waktu itu, dan mereka mula memerintah Filistin. Daripada Yusha bin Nun ini, maka lahirlah generasi Nabi-Nabi selepas itu. Termasuklah kisah ataupun Nabi Allah Daud dan Sulaiman alaihissalam. Bila Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman dengan ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu ialah ilmu syariat, ilmu hukum hakam, ilmu untuk menghakimi perselisihan manusia. Maka kedua-dua Nabi alaihissalam ini bila mendapat ilmu, kerana ilmu merupakan nikmat terbesar. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya sesudah iman dan Islamnya ialah ilmu. Ilmu yang dengannya dijaga iman dan dijaga Islam. Sehingga di sini kalau kita baca ayat ini, bagaimana Nabi Allah Daud dan Sulaiman bersyukur atas kurniaan ilmu untuk menunjukkan kelebihan ilmu. Dan Allah juga menyebut apa yang Allah kurniakan kepada Daud dan Sulaiman ialah ilmu. Ini disebut dalam banyak ayat tentang kelebihan ilmu. Di antaranya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang mempunyai ilmu mengatasi orang beriman dengan beberapa darjat. Maka syukur Nabi Allah Daud dan Sulaiman atas ilmu yang Allah Ta'ala berikan, menunjukkan kelebihan ilmu dan menunjukkan keutamaan kita mencari ilmu dalam hidup. Kita memang dalam hidup nak cari harta, kita dalam hidup nak cari kebahagiaan dunia itu dan ini. Keutamaan sekali ialah mencari ilmu.
khususnya ilmu mengenali Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu menulis surat. Dalam isi kandungan surat tadi beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan satu nikmat. Lalu ia memuji atas nikmat tersebut, melainkan pujian itu lebih baik daripada nikmat yang diberikan. Lau kunta la ta'rif, sekiranya kamu tidak mengetahui tentangnya itu, bacalah firmanullah Ta'ala ini, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sesungguhnya diberikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu. Tadi kita sebut bahawa ini menunjukkan kelebihan ilmu. Maka bagaimana respon kita bila dapat ilmu? Respon kita bila dapat ilmu ialah kita berkata sebagaimana Daud dan Sulaiman berkata, Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas sekalian hamba-hambanya di kalangan orang beriman. Jadi kita, kalau kita nak cari kelebihan mengatasi orang beriman, maka kelebihan mana yang paling baik? Kadang-kadang kita nak lebih harta, biar kita lebih banyak harta banding kawan kita, saudara yang lain. Kadang-kadang kita nak lebih pengaruh, biar kita lebih banyak pengaruh berbanding orang lain. Kadang-kadang jawatan, biar kita lebih tinggi daripada yang lain. Kalau kita nak bersaing dan nak cari apa yang lebih baik, maka carilah kelebihan ilmu. Di sinilah ada sikap berlomba-lomba cari ilmu. Berlomba-lomba mencari ilmu menjadi satu sifat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Para sahabat mereka berlomba-lomba untuk melazimi Rasulullah SAW. Bahkan kalau mereka tidak dapat mendampingi Rasulullah, mereka akan bertanya apa yang Nabi ajar. Kisah Umar Al-Khattab dan kawannya yang terpaksa bergilir menjaga ternakan. Akhirnya kata Umar, kamu pergi sehari, aku pergi sehari. Dan waktu kamu pergi, kamu beritahu apa yang kamu dapat. Dan waktu aku pergi, aku beritahu apa yang aku dapat. Mereka bergilir-gilir untuk dapat ilmu. Sampai mereka memenuhi keperluan hidup mereka. Dan ini sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Bila mana dia memeluk Islam pada tahun kedua hijrah, maka beliau mula sibuk menuntut ilmu. Dia seorang peniaga, akhirnya dia alih tempat niaganya berhampiran masjid. Supaya dia tidak ketinggalan untuk menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Asalnya kedai dia jauh. Kemudian dia alih kedai dia untuk dapat ilmu. Dan demikian perlombaan-perlombaan yang dilakukan oleh para sahabat. Artinya kalau kita nak berlomba lebih apa? Biar lebih ilmu. Biar lebih ilmu supaya, sebab dengan ilmu menjaga agama kita. Dengan ilmu menjaga maruah kita. Bahkan Nabi SAW menyatakan di antara tanda kiamat, ilmu diangkat. Innallaha, bila disebut dalam hadis Nabi SAW, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu ini di akhir zaman. Dengan cara apa? Dengan cara dimatikan ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga bila tidak ada lagi orang berilmu, lalu manusia merujuk kepada orang yang jahil. Maka orang jahil memberi fatwa, dia sesat dan menyesatkan. Artinya Rasulullah SAW menyebut, antara perkara yang pertama diangkat ialah ilmu. Allah akan angkat ilmu. Allah tak angkat harta. Harta makin banyak. Makin di akhir zaman, harta jadi makin banyak. Pendapatan 3-4 ribu dah tak cukup. Nak banyak lagi, 10 ribu baru cukup. Harga makan tak lagi RM1, RM2. Mungkin harga lepas ni 3-40 ringgit. Kerana harta makin melimpah. Itu janji Allah. Dan itu disebut oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda kiamat. Harta jadi makin banyak. Tapi yang tak ada ilmu. Ilmu makin berkurang. Maka para ulama dimatikan oleh Allah. Diangkat. Supaya kalau kita lihat kenapa kebanyakan ulama diangkat pada usia muda. Untuk menunjukkan bahawa apa yang mereka tinggalkan itu mulia, iaitu ilmu. Bila kita baca kisah-kisah para ulama, kebanyakan mereka mati muda. Kenapa hikmah mereka mati muda? Nak beritahu yang
paling bernilai yang mereka tinggalkan itu ilmu yang menjadikan umur mereka lebih panjang. Maksudnya keberkatan usia mereka pada ilmu. Baik, Nabi Allah Daud dan Sulaiman bersyukur pada Allah atas ilmu. Supaya saya katakan tadi, antara benda yang paling patut kita bersyukur sebab kita dapat ilmu. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu. Maka ini satu keseronokan. Ini satu kemuliaan. Sehingga malaikat turut sama dalam majlis ilmu. Malaikat pun duduk sekali majlis ilmu. Walau malaikat ni pandai dah. Dia duduk. Disebut dalam hadis. Wa innal malaikata la tada'u ajnihatiha li talibin ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat mengampaukan sayap kepada para penuntut ilmu kerana suka apa yang dia buat. Malaikat paling suka sekali melihat orang beriman duduk dalam majlis ilmu. Dia suka. Kerana orang ni ialah orang yang inginkan kebaikan. Maka ini nilai ilmu. Sebab itu para Nabi SAW, mereka tidak meninggalkan harta. Mereka tinggal ilmu. Untuk tunjukkan itu paling mulia. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Walakin warathul ilma. Man akhazahu faqad akhaza bihazzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan harta benda, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Dan siapa yang memperolehinya dan mengambilnya, dia mendapat keuntungan yang besar. Kerana itulah Nabi Allah Daud dan Sulaiman memuji atas nikmat ilmu yang Allah berikan. Baik, bila Allah ceritakan tentang mulianya Daud dan Sulaiman dengan ilmu, selain daripada kita kenal mereka ini ialah Nabi, Anbiya, Rasul, maka pasti kita, walaupun kita dah tahu kalimah Nabi itu ialah kalimah dah mulia cukup, tapi pasti kita mencari lagi kelebihannya kat mana? Pada ilmu yang Allah berikan, yang Allah kurniakan, sehingga mereka bersyukur sungguh-sungguh. Kemudian firman Allah, wa warisa Sulaimanu Daud, dan selepas itu Sulaiman mewarisi Nabi Allah Daud. Kita tahu Nabi Allah Daud AS meninggal dunia pada usianya 100 tahun. Dan ketika mana Nabi Allah Daud meninggal dunia, dia ada 19 orang anak. Dan salah seorang anaknya ialah Sulaiman AS. Sulaiman waktu mana Nabi Allah Daud meninggal dunia, usianya 12 tahun. 12 tahun. Dan beliau diangkat mewarisi ataupun menggantikan Daud untuk menjadi raja, pemerintah. Tapi ini kemuliaan Nabi Allah Sulaiman. Sebab itu Allah sebut wa warisa Sulaimanu Daud. Sulaiman mewarisi Daud pada apa? Pada kerasulannya dan pada kekuasaan pemerintahannya, bukan harta. Para nabi dia tak tinggal harta. Sulaiman mewarisi dua benda. Pertama, kerasulan, dan yang kedua ialah pemerintahan. Kalau kita baca kitab sejarah, Nabi Allah Sulaiman memerintah selama 40 tahun. Sulaiman wafat pada usianya 52 tahun. Lebih muda daripada ayahnya Daud berusia 100 tahun. Nabi Allah Sulaiman umur 52 mati. Untuk tunjuk apa? Segagah mana pun kita, maka mati tak pernah tersilap. Mati tidak pernah ada orang kebal atas dunia. Kalau ada yang kebal kematian, pasti Sulaiman lah paling kebal. Bala tentera yang besar, gagah, kuat. Tapi lihat bila datang kematian. Maka datang kematian pada Nabi Allah Sulaiman pada usia dia 52 tahun. 52 tahun ni tuan-tuan, tengah bilang duit pencing ni. Duit pencing, tengah rancang nak melancong. Okay, baru nak keluar duit ke duit SP lah, rancang-rancang keluar ke duit SP ni. Nak pergi tu, nak pergi sini. 52 tahun, muda. Dan ingat umur Nabi Allah Sulaiman wafat. Kerana pengajaran terbesar kata para ulama, supaya kita tahu betapa mati itu pasti. Walaupun pada seorang raja yang kuat, yang kita ni dah macam-macam penyakit dah ada, tapi rasa tak mati, maka pelik kita ni. Ini Sulaiman yang Allah jadikan kematiannya pada usia muda untuk menunjukkan tidak ada kekuatan dan pada tentera boleh menghalang kematian. Tidak ada kuasa yang boleh menghalang kematian. Raja sebesar mana walau merintah dunia. Kita tahu Sulaiman AS memerintah dunia. Tapi mati tidak boleh dihalang. Sebagaimana dia mendatangi Nabi Daud sebelum itu. Dan mendatangi Nabi-Nabi sebelum itu. Demikian dia akan mendatangi umat akhir zaman. Sebagaimana dia datang kepada mereka. Dia tak pernah tersilap, dia tak pernah terlambat, dia akan datang.
Sebab itu manusia yang tahu hakikat mati, dia sentiasa berhati-hati dalam kehidupan. Cakapan dia, perbuatan dia, masa dia, berhati-hati. Sebab ni tengok saya katakan umur muda macam ni mati. Supaya kita jangan hanyut dengan sikit kelebihan kita ada. Sebab kita dah cek hospital kata kita sihat. Umur kita 60 tapi kita punya jantung macam umur 20. Lalu kita mula lupa diri. Oh ni tak mati. Tak, mati kita selalu sebut. Dia tidak melibatkan umur, dia tidak melibatkan penyakit, dia berkait dengan masa. Bila sampai masa, mesti datang. Dia tak ada kaitan dengan umur kita, tak ada kaitan dengan penyakit, tak ada kaitan siapa kita, dia berkait dengan masa kita. Yang disebut dengan perkataan ajal. Apa itu ajal? Masa. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajal mereka, yakni masa mereka, waktu mereka, maka dia tak akan lambat dan dia tak akan cepat. Tengah kita berdiri, tengah kita duduk, tengah kita baring, tengah kita buat suatu benda yang paling selesa untuk hidup, maka datang kematian. Tengah kita buat satu perbuatan yang kita rasa akan panjang umur. Ini tengah makan vitamin B, vitamin A ni boleh panjang umur, masa makan tu mati. Tengah kita berjoging, kita rasa akan panjang umur, masa jogging tu mati. Supaya kita tahu ia berkait dengan ajal. Apa maksud ajal? Waktu. Dan semua orang telah ditulis ajal waktunya dalam perut lagi. Saya, tuan-tuan, semua telah ditulis dalam perut. Jadi tak ada ilmu yang boleh melambatkan ajal kita, melambatkan kematian kita. Kemudian kata Allah, dan Sulaiman mewarisi Daud, yakni kerajaan dan juga mewarisi kenabian. Wa qala, dan Sulaiman berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayr. Aku telah diberikan kemuliaan mengetahui percakapan burung. Wa utina min kulli syai', dan aku diberikan pelbagai-bagai lagi nikmat. Baik, di sini Nabi Allah Sulaiman menyebut nikmat yang Allah berikan kepadanya. Supaya kita tahu di antara perkara yang disunatkan ialah menyebut nikmat-nikmat sebagai tanda syukur. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Allah maka kamu kena sebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhr. Aku nanti pada hari kiamat pemimpin pada seluruh anak Adam. Bukan bangga tapi syukur pada Allah. Jadi kalau kita, tanda-tanda seorang itu bersyukur pada Allah bukan sekadar menyebut alhamdulillah. Itu satu cara antara kita dengan Allah. Dan termasuk juga ialah kita beritahu orang bahawa apa yang aku dapat ini ialah Allah bagi. Kenapa kena beritahu orang ni? Bahawa Allah bagi. Supaya orang tak nampak kita dapat benda ni kerana kita hebat. Bukan, Allah bagi. Allah beri saya, Allah ajar saya. Macam kita lah kalau orang tengok kita pakai benda-benda bagus-bagus, kita pun beritahu ni yang bagi ni Cik Mak bagi, Cik Ali bagi. Supaya orang nampak bagus Ali tu, bagus Cik Mak tu, yang bagi tu. Bukan orang nampak kita. Yang beri pada kita siapa? Orang kata lawa tudung, ni Ajah tu bagi tudung. Jadi orang nampak siapa? Ajah bagi tudung. Orang kata lawa selipar awak, selipar saya ni si Abu bagi. Orang nampak Abu. Bila orang tanya, lawa kereta awak, ni kereta saya ni si Fulang bin Fulang bagi. Maka orang nampak siapa yang bagi tu. Kita pun sama. Waktu kita ada kelebihan, beritahu siapa bagi. Allah bagi. Allah beri saya. Allah kurniakan pada saya. Begini-begini. Allah beri saya anak 5 orang, 6 orang, 7 orang. Allah berikan saya kerjaan yang bagus. Allah berikan saya rezeki banyak. Allah berikan saya kesihatan. Alhamdulillah. Allah berikan saya. Sebut benda untuk apa? Kita mengiktiraf nikmat dengan menyandarkan pada pemberi hakiki. Allah. Jadi tidak salah kita membilang nikmat kita dengan syarat menyandarkan pada Allah. Bukan membilang nikmat itu tanda syukur. Tanda syukur. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, aku penghulu sekalian anak Adam. Sebagai tanda syukur. Dan sebagaimana Sulaiman AS, sebagaimana Allah rakam dalam ayat yang kita bacakan ini, boleh Sulaiman AS berkata, ulimna, aku diajar. Dia tak kata aku pandai, aku diajar. Dia tak kata aku pandai bahasa binatang. Aku diajar bahasa binatang. Maksudnya ada yang lain yang ajar. Siapa? Allah. Ulimna mantiqat tayr, bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan aku diberikan pelbagai nikmat-nikmat yang berupa dunia dan berupa akhirat.
Artinya diberikan ilmunya, diberikan kekuatannya, diberikan bala tenteranya, dikurniakan dengan bahasa binatang. Baik, bila Allah sebut di sini, bahasa yang Allah beri pada Sulaiman ialah mantiqat tayr, bahasa burung. Sehingga Nabi Allah Sulaiman mengerti setiap kicauan burung. Apa maksud? Kadang-kadang kicauan itu menunjukkan burung itu gembira, kadang-kadang kicauan tadi menunjukkan burung itu kecewa, dia tahu. Baik, kenapa disebut burung? Kerana ini makhluk paling ajaib sebab dia boleh terbang. Makhluk paling ajaib kerana dia boleh terbang. Dan kita kalau dengar manusia boleh terbang, kita pun nampak hebat. Terbang. Sebab bila terbang berarti dia boleh membelah kawasan yang tempat yang jauh dengan waktu yang sekejap. Maka Nabi Allah Sulaiman tahu bahasa burung. Supaya nanti kita akan dengar cerita burung hudhud. Disebut mukadimah Nabi Allah Sulaiman dia ajar bahasa burung. Kan nanti akan ada kisah apa tentang burung hudhud. Pada episod kedua Nabi Allah Sulaiman dengan burung hudhud. Dialog Nabi Allah Sulaiman. Kerana burung saya sebut tadi tentang makhluk Allah yang paling hebat sekali, yang membelah angkasa. Maka Sulaiman dapat bahasa burung tadi. Dan kerana di antara bala tentera Nabi Allah Sulaiman terdiri daripada burung. Antara bala tentera Nabi Allah Sulaiman ialah burung. Dan burung ini akan berfungsi bila mana panas, mereka akan buka kepak dan sayap meneduhkan. Bukan waktu mana Nabi Allah Daud AS yang mengenai jenazah Nabi Daud itulah burung-burung. Yang mereka membentangkan kepaknya sehingga menghilangkan kepanasan. Macam kita zaman sekarang, kita tak payung. Biar dihalang kepanasan. Maka sebab itu disebut burung kerana ia salah satu bala tentera. Kemudian kata Allah SWT, Inna hadza lahu wal fadlul mubin. Apa yang aku dapat ini merupakan kurniaan Allah yang nyata. Kurniaan Allah Ta'ala yang agung. Allah beri kepada aku. Maka ini merupakan kata-kata syukur dan kata-kata pujian kepada Allah SWT. Jadi Nabi Allah SAW berkata, ini semua ialah kurniaan Allah yang jelas nyata. Artinya semua orang nampak ni kurniaan Allah. Semua orang tahu. Inilah kurniaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, وَهُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dihimpunkan kepada Nabi Allah Sulaiman bala tenteranya di kalangan jin, manusia dan burung. Fahum yuzaun, dan mereka diatur dan disusun. Nabi Allah Sulaiman dia ada apa yang disebut sebagai Arafat. Arafat artinya pengawal-pengawal yang akan susun barisan-barisan setiap tentera. Di kalangan jin ada dia yang susun ni. Soft jin. Burung pun sama. Manusia pun sama. Dan ini bala tentera yang paling ajaib dalam dunia. Tidak ada pernah atas dunia ini bala tentera seumpama ini. Yang terdiri pada manusia, kemudian jin dan burung. Artinya kalau kita kira, dia ada tentera udaranya, berupa burung-burung. Dan dia ada tentera daratnya, berupa tentera manusia. Dan dia ada tentera halimunan, berupa jin. Kalau hari ni orang panggil sniper lah. Geng-geng sniper tak nampak. Tapi perasan lagi dia pakai baju. Ini jin terus. Bayangkan tentera tu jin. Yang memang kelibat jin tidak boleh dilihat oleh manusia. Ia menjadi satu bala tentera paling kuat. Baik di udara, baik di darat, ataupun yang saya sebut tentera halimunan. Tidak dilihat. Ini kalangan tentera jin yang hebat. Termasuklah jin afarid atau ifrit. Jin yang paling besar. Dan jin berfungsi pada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Yang pertama ialah menjadi tentera. Yang kedua ialah bannaun, menjadi kontraktor. Atau menjadi, kita katakan, yang akan membina bangunan-bangunan. Jin ni. Dan jin juga menjadi rawasun, penyelam-penyelam. Jin ni diselam dalam laut tanpa pakai oksigen. Dia menyelam dalam laut. Lalu mengeluarkan mutiara-mutiara yang indah. Bayangkan nak dapat mutiara tu bawah sekali tu. Nabi Allah Sulaiman ada ni. Tentera jin yang menyelam di dasar laut. Dan tentera jin yang membina bangunan besar-besar. Kerana kerajaan Nabi Allah Sulaiman terkenal dengan seni bina yang paling hebat dalam dunia. Itu Yahudi nak bongkar sangat apa yang disebut mereka Haikal Sulaiman. Apa itu Haikal? Yang ni rangka kepada istana Nabi Allah Sulaiman.
Asalnya Istana Parlimen ada, tapi dalam Perang Dunia yang kedua, kerana bom yang banyak yang dijatuhkan di bumi Palestin, menghancurkan istana tersebut. Tapi kesannya masih ada. Bagi Haikal Sulaiman. Yang nanti kita akan cerita bagaimana kehebatan seni binanya sehingga menyebabkan Malikatus Saba terpegung dan juga merasa hairan. Yang menjadi sebab keislaman dia. Antara sebab keislaman Malikah Saba ialah melihat seni bina yang hebat. Supaya kita tahu seni bina ni syiar agama, syiar. Dia boleh menarik seorang untuk memeluk Islam. Kerana kehebatan. Dan kita tahu Islam terkenal dengan seni bina yang hebat. Baik masjidnya, baik kita katakan kuburnya, semua perkara. Hatta Taj Mahal di India masih belum dapat dilawan kehebatannya. Seni binanya. Kemudian kata Allah, hatta idza atau ala wadin nam, sehingga bala tentera ini sampai ke lembah semut. Lembah semut ini ada dua pendapat ulama. Satu berkata di bumi Syam atau disebut Palestin. Dulu tak ada istilah Palestin, disebut Syam. Satu lagi ialah di bumi Yaman. Qila fil Yaman. Walaupun ada orang cuba untuk mengkaji dan mengatakan inilah dia lembah semut yang dilalui oleh Sulaiman satu ketika dahulu. Baik, kenapa Sulaiman bawa bala tentera ini untuk berdakwah? Sulaiman AS bawa semua bala tentera ini bagi menyebarkan dakwah. Untuk menunjukkan tanggungjawab kerajaan dan negara. Dan untuk menunjukkan di antara peranan para tentera menyebarkan agama. Bawa. Maka lalu di lembah semut. Qalat namlatun. Maka berkata seekor semut, yang ketua semut. Disebut namlatun, yang pemaisuri semut. Kerana kebanyakan kerajaan binatang diketuai oleh betina. Alam binatang kalau kita baca, kebanyakan alam binatang ini ketuanya betina. Kerana dia berkait dengan hal-hal tertentu. Baik kita semutnya, baik kita lebahnya, baik sebahagian kita monyetnya. Sebahagian binatang tertentu, dia punya ketua dia betina, bukan jantan. Hatta kalau kita baca kisah Dubuk ataupun tengok alam Dubuk ataupun Hyena. Hyena tu dia punya ketua dia perempuan. Mana betina. Ketuanya betina, dia tak bukan jantan. Hyena betina yang akan ketua kepada semua kelompok hyena untuk lawan singa. Ada sebab kenapa betina jadi ketua. Kerana mereka yang mengeluarkan anak-anak yang menyokong dia. Sehingga mereka kekal berkuasa. Mereka keluarkan anak-anak tadi. Maka anak-anak sokong dia untuk mengangkat dia jadi ketua. Termasuk cerita semut. Kerana itu Allah menyebut qalat namlatun, berkata semut betina. Semut betina atau pemaisuri semut. Ya ayuhan nam, wahai sekalian semut. Kata semut ini. Udkhulu masakinakum, masuk lubang kamu masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, supaya Sulaiman tidak memijak kamu. Kerana bala tentera Sulaiman ni besar, maka pasti dengan ramainya bala tentera tadi, mungkin berlubang semua tanah yang dilalui. Dengan tok kaki dan sebagainya, kerana ramainya. Wahum la yash'urun. Lalu semua ni, dia tak salahkan Sulaiman. Tidak juga tenteranya. Dia beri alasan, sebab mereka tak sedar. Mereka tak perasan. Jangan sampai Sulaiman pijak kamu dalam keadaan tak perasan. Artinya bagaimana kaedah yang dia ajar di sini. Kadang-kadang ada orang, dia tak sengaja buat kesilapan pada, tak sengaja. Sebab itu kita kena ambil sikap tertentu supaya orang perasan. Umpama, kalau kereta kita rosak tengah jalan, orang tak perasan malam-malam, kita boleh letaklah apa ni, kon ke, kita letaklah daun ke, cahaya ke. Kalau orang langgar ketika itu dia tak salah sebab dia tak perasan. Maka kita yang perlu mengambil sikap sampai orang perasan kewujudan kita. Kita berjalan tengah malam naik basikal, ganti basikal misal kata. Orang tak perasan. Jadi kita kena bawa lampu sikit. Kelip-kelip tak kat leher ke, dia orang nampak. Ni ada makhluk hidup bergerak. Tu tuan-tuan kalau tengok basikal bergerak tengah malam kan dia tak lampu. Tak belakang ni, kadang atas kepala. Supaya orang perasan. Kalau orang langgar orang tu tak salah. Sebab dia tak perasan. Jadi semua ini merupakan, semua ni diberi sebab yang, justifikasi sebab yang paling tepat. Bimbang Nabi Muhammad tak perasan sebab kita semua ni kecil. Tak perasan. Sebab saya katakan tak ada orang berjalan, tengok bawah perhati semut. Tak ada atas dunia ni. Kenapa ajar jalan slow? Takut pijak semut. Takut tu jalan slow. Orang kata kita gila.
Orang tak kata kita ni warak ke baik, tak ada. Kita pergi mana-mana jalan slow, orang kata lambat, orang tak boleh ajak jalan. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Sulaiman AS sebab Allah beri dia faham bahasa. Kepahaman bahasanya bukan sekadar memahami bahasa binatang secara umum, tapi dapat mendengarnya walaupun daripada jarak yang jauh. Seperti semut ni bukan duduk kat telinga Sulaiman, semut dia tak duduk kat telinga Sulaiman. Dia duduk tempat dia. Tapi Sulaiman dapat dengar. Maka itu satu mukjizat. Dan ini menunjukkan sebagaimana kita dah sebut dulu, bagaimana watak pemerintah kena dengar segala keluhan rakyat bawahan. Walaupun jauh rakyat bawahan tadi, pemimpin yang benar-benar baik, dia akan dengar. Dia akan dengar. Sebab itu pemimpin kita, kalau tak reti bahasa semut pun tak apa, dia reti bahasa rakyat. Dia kena faham bahasa rakyat. Telur tak ada. Ayam mahal. Dia kena faham bahasa tu. Kalau Sulaiman, dia memahami sekecil-kecil makhluk dan rakyatnya, semut. Kita tak harap pemimpin kita faham bahasa semut. Tapi kalau dia faham bahasa rakyat, maka dia sebaik-baik pemimpin. Dia jangan faham bahasa ketua kampung. Jangan faham bahasa JKK. Dia kena faham bahasa rakyat. Artinya dia kena turun tengok apa yang beban rakyat, apa yang susah rakyat. Maka ini pemimpin yang hebat. Seperti Sulaiman AS. Dia kena dengar rakyat tu direct, dia tak boleh melalui, kita katakan orang lain, tak boleh. Kalau dia melalui, dia dah rasa kita dah buka apa ni bus untuk rakyat tu, rakyat mengadu itu dan ini, kita dah buka pusat aduan YB, tak payah, dia kena turun sendiri. Dia mesti berjalan sehingga dia dengar sendiri rakyat cakap apa. Sebab itu Nabi Allah Daud menyamung untuk bertemu rakyat. Umar Al-Khattab juga begitu, Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Dan sebagian besar pemimpin Islam duduk bersama rakyat untuk dia dengar apa masalah dia. Kerana masalah itu benar-benar masalah. Tapi kalau kita dengar daripada dah dilantik ni, dia akan tak ada masalah YB itu okey, kita boleh handle. Sampai sudah tak handle. Maka ini kehebatan Nabi Allah Sulaiman. Dan ini pengajaran terbesar sebagaimana kata ulama. Pemimpin yang besar dia kena dengar rakyat yang paling kecil sekali. Hatta pada benda, pada perkara yang dia tak sedar ia memberi mudarat. Apatah lagi memang jelas-jelas sedar beri mudarat. Benda-benda yang secara umumnya tindakan atau undang-undang yang mungkin beri bekas kesan kepada rakyatnya, dia kena ambil peduli. Walaupun tidak secara indirect, tidak secara direct, indirect. Misalnya sebab dia buat pembangunan ni nelayan terjejas ikan ni, dia kena ambil peduli. Sebab dia buat macam ni petani-petani terjejas income dia. Sebab dia buat macam ni maka orang tak boleh cari makan sebab itu, sebab ni. Maka ini semua suara-suara rakyat yang perlu didengar. Sebagaimana Sulaiman mendengar suara semut. Maka apa Sulaiman? Respon Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bila dengar suara semut, kata Allah, fatabassama dhahikan, senyum sambil ketawa. Kerana ada orang senyum dia tak ketawa, senyum. Senyum Nabi Allah Sulaiman berkesudahan dengan ketawa. Baik, kenapa Nabi Allah Sulaiman senyum dan ketawa? Allah sebut min qauliha, kerana terdengar suara semut. Kerana terdengar suara semut. Kata para ulama, ketika mana menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman AS yang mendengar suara semut ini, sebab punca dia senyum dan ketawa kerana dia begitu takjub, begitu hairan teruja tentang keprihatinan ketua semut ini untuk jaga rakyat. Dia dah tahu bahasa tu. Dia begitu teruja dengan keprihatinan pemimpin semut ini menjaga rakyatnya supaya tak dipijak. Dan dia pun beri alasan yang luar biasa hebat. Kerana Sulaiman mungkin tak sedar dipijak kita. Bukan dia disalahkan Sulaiman AS. Kerana Sulaiman mungkin buat cara tidak sedar kalau dia pijak kita. Sebab itu kita kena berlindung. Dan yang kedua kata ulama, sebab Nabi Allah senyum dan ketawa ialah kerana syukur pada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada dia tadi boleh menyelamatkan nyawa termasuk binatang. Tetapi bila Allah beri kita ilmu yang Allah beri kepada kita bukan sekadar untuk selamatkan agama kita, selamatkan kehidupan kita, juga menyelamatkan kehidupan orang lain. Bila dek kita ada ilmu, dia akan menyelamatkan kehidupan kita dunia akhirat dan menyelamatkan kehidupan orang lain. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman, Allah beri dia ilmu sehingga dia mampu menyelamatkan kehidupan semut. Sehingga semut pun dia boleh selamatkan. Bayangkan manusia.
Kalau pemimpin yang semut pun dia boleh jaga, bayangkan manusia. Maka ini, kerana itu Nabi Allah Sulaiman senyum dan ketawa. Kerana gembira dengan nikmat yang Allah berikan padanya. Dan kita tahu para Nabi SAW, mereka bergembira dengan nikmat yang berupa agama. Mereka bukan gembira dengan hal duniawi yang kosong yang tiada kaitan dengan akhirat. Kerana ia berkait dengan agama. Kemudian kata Allah Ta'ala tentang senyum Sulaiman. Wa qala, dan Sulaiman pun berdoa. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, ilhamkan kepadaku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Untuk aku sentiasa bersyukur nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada dua ibu bapaku. Sebab nikmat yang Allah beri pada mak ayah kita ialah nikmat kita juga. Dan kita anak-anak akan bangga dengan mak ayah kita. Mak saya orang ni, ayah saya orang ni. Maka kita juga bersyukur dengan nikmat yang Allah beri pada mak ayah kita. Wa an a'mala salihan tardah. Dan supaya dengan nikmat ini bukan sekadar kita bersyukur, menggunakan nikmat untuk melakukan amal soleh yang kau redha. Sebab itu tuntutan nikmat itu melakukan amal soleh setiap apa yang kita dapat. Kita dapat nikmat apa? Nikmat anak, buat amal soleh dengan anak tadi. Kita dapat nikmat jawatan, kita dapat nikmat harta benda, buat amal soleh dengan harta dan jawatan tadi. Kita dapat apa sahaja nikmat, fikirlah tentang apa amal soleh yang kita boleh dirikan di atas nikmat. Apa yang amal soleh kita boleh buat? Tardah yang Allah redha. Maksudnya ini menunjukkan keikhlasan. Bukan buat amal soleh sebab manusia redha. Allah redha. Ya, kadang-kadang ramai manusia dia buat amal soleh juga tapi untuk manusia redha. Dengan cara tu dia dipuji, dia angkat, disanjung. Allah sebut tardah. Apa amal soleh yang Allah redha. Wa adkhilni, dan masukkan aku ya Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu. Fi ibadikas solihin, di kalangan hamba-Mu yang soleh. Ini satu doa yang mustajab. Doa yang baik untuk kita amalkan bila mana kita mendapat nikmat. Bila mana kita dapat nikmat, tak kira nikmat apa pun, yang belajar, lulus belajar, yang kerja, dapat kerja, naik pangkat, yang berniaga dapat untung, berlipat-lipat. Maka doa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ini doa yang baik untuk menjadikan syukur tadi lebih hebat daripada nikmat yang Allah bagi. Bagi kita sebut kata-kata Umar bin Abdul Aziz, bila Allah beri nikmat itu benda yang hebat. Tapi bila kita bersyukur ia lebih hebat daripada nikmat. Allah bagi kita nikmat anak, lepas 7 tahun kahwin dapat anak. Allah hebat nikmat ni. Tapi bila kita bersyukur, syukur tu lebih hebat daripada nikmat anak tadi. Kita alhamdulillah Allah bagi kita selamat dalam perjalanan kita. Hampir aksiden, selamat. Itu satu nikmat besar. Tapi bila kita syukur, syukur tu lebih besar daripada nikmat kita selamat. Kerana Allah suka syukur itu. Kerana itu Allah tambah nikmat. Kalau nikmat tu besar, Tuhan dah tak tambah. Sebab syukur tu besar lah Allah tambah. Yang Allah bersebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau nikmat tu dah besar, Tuhan tak akan tambah lagi. Apapun nikmat, dia akan menjadi kecil di hadapan syukur pada Allah. Bila kita syukur pada Allah, sebab itu melazimi syukur itu satu perkara yang menguntungkan dunia akhirat kita. Ajar anak-anak kita, kita angkat makanan apa pun, ajar syukur. Jangan bila angkat makanan ni tak syukur lah. Ajar anak-anak kita beri apa pun syukur. Jangan ajar dia ngeluh. Dan kita pun kena tunjuk contoh lah. Kalau kita dapat sesuatu, ajar syukur. Sikit ke banyak syukur. Dan doa dengan doa ini. Mudah-mudahan besar syukur kita tadi menyebabkan Allah tambah lebih banyak dan lebih baik. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar pada syukur. Kenapa? Kerana nikmat itu akan hancur. Syukur tu tak hancur. Kita dapat nikmat apa katakan? Dapatlah nikmat duit, bonus 4 bulan gaji. Duit tu habis. Tapi syukur tu tak habis. Allah simpan di hari akhirat kelak. Sebab itu manusia nanti akhirat kelak, dia akan nampak yang menjadi keuntungan sebenarnya ialah syukurnya pada setiap nikmat yang dia dapat. Itulah simpanannya. Bukan nikmat tu. Nikmat tu dia habis kat dunia. Tapi syukur kita itu akan dibawa akhirat kelak sebagai satu daripada ladang pahala kita. Sebab itu jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti doa yang bersyukur. Jangan berhenti tunjuk tanda-tanda syukur. Yang kita sebut tadi di antara tanda-tanda syukur tadi ialah kita berkata Alhamdulillah. Yang pertama doa tadi, Alhamdulillah. Tanda-tanda syukur kita sebut nikmat tadi dan sandarkan pada pemberinya.
Dan di antara syukur tadi ialah dengan cara kita berdoa macam doa Nabi Allah Sulaiman ini. Yang atas tadi doa Sulaiman dan Daud alaihissalam. Bawah ni doa khusus Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kedua doa ini ialah doa syukur. Adapun yang pertama kerana mendapat ilmu, nikmat paling besar. Adapun yang kedua akan diberikan segala nikmat-nikmat yang lain. Maka syukur tadi menjadikan kita ditambah nikmat. Maka ini kisah ringkas Nabi Allah Sulaiman. Baginda dengan semut. Walaupun di sana ada kisah-kisah banyak tentang Nabi Allah Sulaiman dengan semut, ada cerita yang sahih, ada cerita yang kurang sahih. Ada pun cerita yang disebut, yang diriwayatkan ketika mana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim daripada Abi Siddiq An-Naji, dia berkata ketika mana berlakunya kemarau pada zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman, maka Sulaiman mengarahkan supaya keluar untuk solat istisqa. Tiba-tiba Sulaiman AS melihat semut. Dia dalam keadaan mustalqiyah ala dhahriha, dalam keadaan dia terbalik dan mengangkat tangannya, yakni dia punya kaki dan tangan terangkat ke atas ke langit, sambil dia berdoa dengan berkata, Allahumma inna khalqun min khalqika wala ghinan bina an suqyaka wa illa taskina tahlikna. Ya Allah, kami juga makhlukmu di kalangan makhlukmu. Kami amat memerlukan air, curahan air daripadamu. Kalau engkau tidak mencurahkan air pada kami, niscaya kami akan binasa, kata semut. Lalu kata Sulaiman, irji'u faqad suqitum bi da'wati gharikum. Balik, tak jadi solat istisqa sebab kita dah dapat doa semut yang menjadikan kita mendapat hujan. Ini salah satu kisah yang masyhur tentang semut. Ada pun kisah-kisah yang lain, sebagian ulama menjadikan kisah tadi kurang sahih, tak sabit. Umpama kisah semut yang Nabi Allah Sulaiman bertanya kepadanya, berapa banyakkah makanan kamu setahun? Maka jawabnya 1 biji. Sebiji tu, setahun aku makan. Lalu Sulaiman AS, dia pun letak semut dalam botol, maka dia letak sebiji. 1 habbah, 1 biji letak. Maka lepas genap setahun, Sulaiman pun buka. Tengok semut tadi makan separuh, bukan makan semut. Lalu kata Nabi Allah Sulaiman pada semut, kenapa kamu makan separuh? Sedangkan kamu kata, setahun kau makan 1 biji. Lalu kata semut, dahulu bila aku berada di luar, tawakalku pada Allah. Maka aku makan sebiji. Sekarang, aku duduk dalam botol, maka aku bergantung padamu. Maka bila aku bergantung padamu, aku bimbang kamu lupa. Sebab itu aku makan separuh, takut kamu lupa lepaskan aku. Ada lagi separuh, tahanlah 2 tahun yang aku. Artinya nak ajar iktibar, pengajaran, bila kita letak tawakal kita pada makhluk, makhluk mungkin tak ingat. Tak ingat. Tapi kalau kita letakkan pada Allah, Allah tak pernah lupakan kita. Satu pengajaran. Walaupun kisah ini para ulama menyatakan tidak sabit daripada hadis dan sebagainya, tapi ia lebih bersifat pengajaran. Ia macam kita cerita anak dengan kura-kura, macam kita cerita tentang kancil dengan buaya, macam tu. Pengajaran. Pengajarannya supaya kita sentiasa meletakkan penyerahan kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.